Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Untuk kelas malam ni, tajuk yang kita akan belajar tajuk yang sama lagi macam kelas sebelum ni. Cuma berbeza dari segi suku kata. Okey, jadi sekarang Mukadimah akan share skrin. Okey, semua tak perlu buka buku. Tengok depan sahaja. Tengok pada slide yang Mukadimah tunjuk sahaja. Tak perlu buka buku teks, tak perlu buka buku tulis. Okey. Okey, baik. Tengok depan. Okey, nampak tak slide yang Mukadimah share ni? Okey, sekejap. Okey. Nampak. Okey, nampak tak slide? Nampak tak slide di depan? Tak nampak. Nampak. Tak nampak. Nampak tak? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, baik. Jadi peraturan Mukadimah waktu mengajar jangan ada yang bercakap. Okey, semua mutekan mikrofon masing-masing. Bila Mukadimah dah habis belajar, dah habis mengajar, kalau Mukadimah tanya soalan, baru Mukadimah izinkan untuk unmutekan mikrofon baru boleh jawab. Kalau Mukadimah tanya sahaja. Boleh? Kalau Mukadimah tanya soalan sahaja baru boleh unmute, boleh angkat tangan. Okey, nak jawab. Okey, baru boleh jawab. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi pada hari ini, pada malam ini kita akan belajar masih lagi suku kata tertutup pola vokal A. Okey, baik. Peraturan kedua. Siapa ingat lagi apa peraturan kedua untuk kelas online? Yang pertama, tak boleh bercakap. Kena mutekan mikrofon. Yang kedua, jangan conteng pada slide di hadapan. Jangan conteng apa-apa. Tengok depan sahaja. Tengok dan dengar Mukadimah mengajar. Jangan tulis apa-apa pada slide, pada skrin di hadapan. Okey, boleh? Boleh? Okey. Jadi hari ni kita nak belajar tajuk yang sama lagi. Tajuk pola, tajuk suku kata tertutup, pola vokal. Vokal apa ni? Vokal A. Tapi kita akan sambung pada unit 3 iaitu untuk konsonan yang ada huruf kaf, huruf ga, huruf lam, huruf mim dan huruf nun. Maksudnya kita belajar suku kata tertutup yang ada huruf kaf, ga, lam, mim dan juga nun. Okey. Okey, boleh Faris? Boleh Faris Hijaz? Okey, mari kita belajar bersama-sama dengan lebah-lebah ni. Okey. Okey, jadi kita tengok huruf apa ataupun perkataan apa yang kita nak belajar pada hari ni. Okey, cuba tengok. Kelima-lima perkataan ataupun suku kata ini kalau dieja dalam Jawi mesti okey, cuba tengok perkataan yang pertama, kad. K-A-D, kad. Okey, kalau dalam Jawi huruf apa sama dengan huruf K? Huruf apa bunyi ke? Huruf apa? Okey, siapa nak jawab? Boleh unmute kan mikrofon. Huruf Kaf. okey, huruf kaf. Okey, bagus. Bagus, semua bagus. Okey, boleh mute balik. Okey. Kalau dalam Jawi, huruf yang bunyi K ataupun sama bunyi dengan huruf K ataupun bunyi ke adalah huruf kaf. Okey. Kalau kita nak eja suku kata ka, K-A-K, kita akan eja kaf dan huruf alif. Betul tak Takwa? Kita akan eja kaf, alif, bunyi ka. Tapi jika kita nak eja suku kata kad macam mana? Sebelum ni Mukadimah dah ajar kalau suku kata tertutup yang ada vokal A, kita eja kena letak alif ke buang huruf alif? Siapa ingat lagi? Buang. Bagus. Buang. Okey, bagus. Siapa yang ingat lagi tu bagus. Buang. Alhamdulillah, semua ingat lagi. Okey, jadi macam mana nak eja? Okey, semua boleh mute. Okey, semua boleh mute. Okey, semua mute. Okey,
Jadi soalan maklimah yang pertama, macam mana nak eja suku kata ataupun perkataan kad dalam Jawi? Siapa nak jawab? Cepat unmute kan mikrofon. Jawab. Okey. Akil. Okey, Akil. Dal. Kafdal. Kafdal. Okey, betul. Kafdal. Okey. Okey, macam ni. Maklimah sebut nama, yang maklimah sebut nama sahaja kena unmute dan jawab, boleh? Yang lain diam. Okey, siapa yang maklimah sebut nama sahaja kena unmutekan mikrofon, lepas tu jawab soalan maklimah, boleh? Okey, jadi soalan yang pertama tadi Akil dah jawab. Okey, Akil dah jawab soalan yang pertama. Untuk eja suku kata kad, K-A-D, kad, dalam Jawi kita eja huruf. Mana maklimah punya? Okey. Okey, macam mana nak eja huruf kaf dan huruf dal. Betul jawapan dia. Tengok ni maklimah potong huruf A kat sini untuk menunjukkan bahawa bila nak eja dalam Jawi, kita tak perlu letak huruf alif. Tak perlu letak huruf alif. Bagus semua. Ya. Okey, jadi soalan maklimah yang kedua. Okey, semua mute. Okey, soalan yang kedua. Macam mana nak eja suku kata gam? Okey, maklimah nak Adam Amsyah jawab. Okey, Adam Amsyah sila unmute dan jawab soalan maklimah. Macam mana nak eja suku kata gam dalam Jawi? Adam sahaja yang unmute. Adam sahaja. Adam Amsyah cepat. Gamim. Bagus Adam. Okey, macam mana nak eja gam? Kalau dalam Jawi huruf yang sama dengan huruf G adalah huruf ga. Huruf ga. Huruf yang sama dengan huruf M ataupun yang bunyi adalah huruf mim. Jadi betul ke salah Adam eja tadi? Gamim. Betul ke salah Adam eja? Okey, mari kita tengok jawapan. Betul. Okey, betul. Ada meja. Jadi nak eja gam dalam Jawi, gamim sahaja. Tak perlu letak huruf alif. Okey, bagus Adam. Terima kasih Adam. Okey. Jadi kita tengok pada suku kata yang seterusnya yang bermula dengan huruf lam pula. Okey, kita tengok macam mana nak eja perkataan ataupun suku kata lap dalam Jawi. Okey, maklimah nak siapa pula ya? Okey. Siapa ya? Okey, Irdina ada ke? Ada. Okey, Irdina, cuba eja perkataan lap dalam Jawi, Irdina. Okey, Irdina boleh bersuara ke? Irdina, mana Irdina? Irdina, macam mana nak eja suku kata lap dalam Jawi? L-A-P, lap. Kalau dalam Jawi huruf apa sama dengan huruf L? Huruf apa bunyi dia? Leh. Huruf apa dalam Jawi bunyi leh sama dengan huruf L? Irdina, mana Irdina? Suara maklimah tak dengar suara. Lampa. Okey, bagus. Terima kasih Irdina. Okey, betul. Jadi kita tengok kalau dalam Jawi nak eja perkataan lap. Perkataan lap itu adalah suku kata tertutup. Yang ada vokal A. Jadi tengok cara ejaan dia, kita tak payah letak huruf alif yang mewakili bunyi A tu. Jadi ejaan dia lam dan pa sahaja. Tengok ejaan lap, lam, pa. Bunyi lap. Contoh kita nak eja perkataan gelap. Kan kita eja lampa lap, gelap. Okey. Okey, suku kata seterusnya, suku kata mak. Siapa yang panggil ibu dia mak? Okey, macam mana nak eja mak dalam Jawi? Okey, maklimah nak. Okey, siapa? Saya. Okey, maklimah nak siapa yang bertuah ya? Baik, maklimah nak Irfan. Okey, Irfan. Boleh unmute mikrofon Irfan, sila jawab soalan maklimah. Macam mana nak eja mak dalam Jawi Irfan? Okey, sebelum ni maklimah ajar huruf K. Dalam Jawi ada dua yang bunyi sama macam huruf K, iaitu huruf kaf dan juga huruf qaf. Tapi maklimah dah ajar kalau huruf K ada di belakang suku kata, maksudnya duduk di belakang, tengok ni, dia berada selepas huruf vokal, kita kena guna kaf ke qaf Irfan?
Ha. Kof. Okey, betul. Kalau huruf K di belakang, jadi dalam Jawi kita kena guna huruf Qaf. Kof. Okey, jadi macam mana nak eja mak? M ni sama dengan huruf apa dalam Jawi? Bunyi huruf apa sama dengan M? Dalam Jawi huruf apa bunyi huruf apa Irfan? Mim. Okey, betul. Jadi macam mana nak eja mak dalam Jawi? Mim dengan ko. Okey, bagus Irfan. Baguslah, terbaiklah semua malam ni. Okey. Jadi nak eja, okey tengok Maklimah potong huruf A tu untuk menandakan dalam Jawi tak perlu letak huruf alif. Okey, betul Irfan eja. Eja mak, mim dan qaf sahaja, tak payah letak huruf alif. Betul Irfan. Okey, perkataan atau suku kata yang seterusnya nan. Roti nan ni. Sedapnya roti nan. Okey, siapa nak eja nan dalam Jawi? Okey, Maklimah pilih. Okey, siapakah insan yang bertuah seterusnya? Okey, Atika. Atika dengan Maklimah. Okey, sila unmute dan jawab soalan ni. Macam mana nak eja suku kata nan dalam Jawi, Atika? Atika ada? Nun. Okey, nun dengan? Nun. Nun dengan nun. Okey, bagus. Jadi nak eja nan, kita tak payah letak huruf alif sebab ni adalah suku kata tertutup. Suku kata tertutup yang ada huruf vokal A, ingat tak payah letak huruf alif di tengah dia. Tengok tu. Jadi ejaan nan adalah nun dan nun. Nun bunyi nan. Okey, bagus semua, pandai. Okey, terima kasih semua yang tolong Maklimah eja. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kalau tadi kita belajar satu persatu suku kata kan? Jadi sekarang kita tengok macam mana pula nak eja kalau nak jadikan dia perkataan. Kalau tadi perkataan yang ada satu suku kata sahaja. Ni kita tengok gandingan. Ni cara baca dia. Gandingan suku kata. Maksudnya bila kita gabungkan satu suku kata dengan satu suku kata yang lain, dia akan membentuk satu perkataan. Okey, jadi kita tengok sekarang ni. Kita tengok perkataan yang pertama yang kita nak bina. Okey, cuba tengok anak panah ni. Okey. Anak panah ni bermula dari suku kata i ke suku kata kan. Jadi kena tengok anak panah ni. Anak panah ni menuju ke arah sini ke ataupun tunjuk ke arah sini. Okey, jadi sekarang anak panah ini menuju ke arah suku kata kan. Jadi perkataan yang pertama kita nak bina ni bermula dari sini ke sini. Okey, Maklimah tunjuk contoh satu. Ni suku kata i. Ingat tak kita belajar sebelum ni? Kalau suku kata i, macam i, u, o, e, dia kena bermula dengan huruf alif. Kalau suku kata itu berada di hadapan. Contoh perkataan itik, ibu. Kalau dia bermula dengan i, o, u, e, kalau perkataan tu bermula dengan i, e, o, u, kita kena tulis bermula dengan huruf alif. Tak boleh tulis ya sahaja, dia tak jadi bunyi i. Balik. Mana? Okey, jadi sekarang Maklimah nak tunjuk kita untuk semua mute. Okey, semua mute mikrofon. Okey, jadi tengok Maklimah eja perkataan yang pertama. Kita tengok anak panah ni. Anak panah ni bermula dari suku kata i ke suku kata kan. Jadi perkataan apa? I bertemu dengan kan, jadi perkataan ikan. Jadi perkataan tengok macam mana eja ikan. Orang kan. Alif ya, i, kaf, nun kan. Ikan. Okey, jadi i ni suku kata terbuka, dia bergabung dengan kan, suku kata tertutup, dia membentuk satu perkataan ikan. Okey, jadi Maklimah nak minta tolong untuk eja perkataan kedua. Okey, tengok ni. Apabila suku kata ini bertemu dengan suku kata kan, jadi perkataan apa? Okey, Maklimah nak orang lain pula. Okey, sekarang Maklimah nak
Danish boleh ke Danish? Danish boleh tak tolong Maklimah je perkataan yang kedua ni? Yang bermula dengan suku kata ini, berakhir dengan suku kata kan. Ni suku kata apa ni Danish? Danish cepat. Ra, alif bunyi. Ra, alif bunyi apa? Danish. Mana Danish? Danish tak buka video. Okey Danish. Ra, alif bunyi. Ra. Ingat, kalau ra dia sama huruf dengan R dalam Jawi. Jadi ra, alif bunyi ra. Okey, dia bertemu dengan suku kata kan. Ni kaf, nun bunyi kan. Jadi ra, alif, ra, kaf, nun, kan. Jadi perkataan apa Danish? Okey, sebut. Tolong Maklimah sebut. Perkataan apa jadi? Membentuk perkataan apa? Ra, alif, ra, kaf, nun, kan. Jadi perkataan? Perkataan apa? Okey, jadi perkataan rakan. Ra, alif, ra, kaf, nun, kan. Rakan. Okey, jawapan yang untuk yang kedua, jawapan dia adalah perkataan rakan. Okey, baik. Kita tengok pada suku kata ataupun perkataan yang ketiga. Okey, ini bunyi apa? Bertemu dengan suku kata kan juga. Okey, jadi Maklimah nak... Okey, Faris Hijaz. Sebab Faris Hijaz conteng kat slide, Maklimah nak. Faris Hijaz, tolong Maklimah. Ni perkataan apa ni? Apabila suku kata ini, yang warna biru kat sini ni yang Maklimah tunjuk ni, bertemu dengan suku kata kan. Dia membentuk perkataan apa Faris? Faris, sila unmute dan jawab soalan Maklimah Faris. Cepat. Mana Faris Hijaz? Faris. Ni suku kata apa Faris? Cuba baca ni. Ni suku kata apa bunyi dia? Ba? Ba, waw bunyi? Ba, waw. Faris? Faris boleh sebut tak? Okey, ikut Maklimah. Ba, waw, bu. Okey, Faris sebut. Ba, waw, bu. Okey, bertemu dengan suku kata. Ni apa ni? Kaf, nun bunyi? Kaf, nun bunyi? Kan. Kaf, nun, kan. Kan. Okey, ba, waw, bu, kaf, nun, kan. Jadi perkataan apa Faris? Ba, waw, bu, kaf, nun, kan. Jadi perkataan? Perkataan apa ni? Bukan. Okey, bagus. Terima kasih Faris. Okey, ba, waw, bu, kaf, nun, kan. Jadi perkataan bukan. Okey, terima kasih Faris. Okey, boleh mute balik. Okey, kita tengok perkataan yang ketiga. Yang keempat. Salah. Perkataan yang keempat ni. Bermula dengan suku kata ini, bertemu dengan suku kata kan. Jadi perkataan apa? Okey, jadi Maklimah nak panggil siapa pula? Ya, siapakah yang bertuah? Baik. Okey. Alia Safia, sila jawab soalan yang keempat. Okey, Alia, sila unmute. Okey, tolong Maklimah. Ni suku kata apa ni? Ta bunyi? Tak. Ta, te. Okay, ikut Maklimah sebut. Ta, te. Te? Bukan. Oh, tekan. Bagus. Okay, betul. Baik, kan Maklimah dah bagi tahu sebelum ni kan. Kalau suku kata ataupun vokal tak ada huruf dalam Jawi. Vokal tak ada huruf bunyi dalam Jawi. Jadi, kalau kita nak tulis perkataan yang ada vokal kita cuma tulis huruf sebelumnya sahaja. Contoh perkataan tekan, te. Tapi dalam Jawi kita tulis huruf ta sahaja. Sebab tak ada huruf yang bunyi tak ada huruf Jawi yang bunyi dalam Jawi. Okey. Jadi betul Alia Eja tadi. Ta, te, kaf, nun, kan. Tekan. Okey. Mana ni Maklimah punya? Okey.
Baik, kita tengok suku kata seterusnya. Seterusnya kita nak belajar perkataan apa yang boleh dibina menggunakan suku kata gan. Tadi kita belajar suku kata kan, kaf, nun, kan. Sekarang kita belajar suku kata gan yang ada huruf ga. Ada huruf ga. Jadi ini adalah suku kata tertutup. Ingat kan? Okay, kita belajar suku kata tertutup sebab dia berakhir dengan huruf konsonan. Huruf nun ni adalah huruf konsonan. Jadi ga, nun bunyi gan. Tak perlu tulis huruf alif sebab dia adalah suku kata tertutup yang ada huruf vokal A. Okey, jadi sekarang Maklimah nak panggil orang lain pula yang belum jawab lagi. Okey, ni suku kata apa? Okey, Maklimah nak panggil siapa ya yang tak jawab lagi? Okey. Okey, Maklimah tengok ya siapa yang tak jawab lagi. Okey, Rizky Syaputra. Okey, boleh unmute. Okey, sila baca vokal ini Rizky. Ni yang ni. Rizky nampak tak kat depan ni? Rizky ada ke tu? Rizky Syaputra 1. Rizky Syaputra 2. Rizky Syaputra 3. Okey. Mungkin Rizky sedang ada urusan. Baik. Jadi Maklimah nak minta orang lain lah gantikan Rizky. Okey. Siapa yang belum jawab lagi? Okey. Takwa. Assalamualaikum Takwa. Takwa ada di situ? Takwa, sila unmute. Sila unmute-kan mikrofon anda. Jawab Maklimah ni Takwa. Assalamualaikum Takwa. Salam. Alhamdulillah Takwa ada. Okey Takwa. Ni suku kata apa? Okey, cuba ikut Maklimah je. Pa. Ya. Yang lain mute-kan mikrofon ya. Takwa sahaja. Maklimah dengar suara Takwa sahaja. Yang lain sila mute-kan mikrofon anda. Okey. Okey, Takwa sahaja bercakap. Okey, ni huruf apa yang ketiga ni? Huruf yang ada 3 titik ni huruf apa Takwa? Takwa sila unmute. Unmute. Nga, bagus. Okey. Payanga. Bunyi? Jadi buat apa bunyi dia? Payanga bunyi? Ping. Ping. Payanga ping. Okey, ni suku kata apa ni Takwa? Makna baca tadi. Ni suku kata apa? Ganun bunyi? Gan. Okey, jadi payanga ping, ganun gan. Jadi perkataan apa? Ping, gan. Okey, bagus Takwa. Payanga ping, ganun gan membentuk perkataan pinggan. Okey, terima kasih Takwa. Okey, boleh unmute. Okey, tengok. Betul ke salah? Okey, betul. Pinggan. Ya saya. Nasruddin. Boleh. Nak pergi minum air. Sila. Nak minum air boleh. Baik. Kita tengok pada perkataan yang kedua. Okey, tadi Rizky ada kan? Rizky, sila jawab untuk perkataan yang kedua ni Rizky. Tadi awal-awal tadi Maklimah panggil Rizky tapi Rizky tak bersuara. Okey, Rizky cuba jawab untuk ni. Perkataan yang kedua ni. Apabila suku kata ini bertemu dengan suku kata gan, dia jadi perkataan apa Rizky? Cepat. Okay, cepat Rizky. Maklimah, izinkan saya minum air. Ya. Siapa nak minum air boleh minum air ya. Okay, cepat Iki ni. Macam mana nak eja ni perkataan ni? Ni huruf sin bunyi apa Rizky? Sin bunyi se. Ke. Okey, kita ada 10 minit lagi. Sin bunyi se. Ini adalah suku kata se.
Se. Okey, ni suku kata apa ni Rizky? Ga, nun bunyi? Ga, nun bunyi? Gan. Gan. Bagus. Okey, jadi kalau se bertemu gan jadi perkataan apa? Ha. San. Se? Maklimah tandas. Ha, ya. Sila. Gan. Segan. Okey, bagus. Baik, terima kasih Rizky. Okey, bila se bertemu gan jadi perkataan segan. Okey, terima kasih semua. Bagus. Baik, kita tengok perkataan yang seterusnya. Okey. Ni adalah suku kata apa? Tayati. Bertemu dengan salah. Tengok anak panah ni ke mana? Tu maklimah kata tengok anak panah ni ke mana. Anak panah ni bermula dari suku kata gan bertemu dengan suku kata ini. Jadi perkataan apa? Baik, maklimah nak orang lain pula jawab. Okey, Rizky dengan Farijaz boleh mute. Okey. Maklimah nak Aish. Aish Hafiz, sila jawab soalan ini. Okey, suku kata gan, ganun gan bertemu dengan suku kata ni. Taya, bunyi apa ni? Jadi perkataan apa ni? Ada Aish bunyi boleh? itu dekat atas bumbung. Okey, Aish, sila jawab. Okey, yang lain boleh diam, yang lain boleh mute dulu. Okey, Aish. Ni Aish. Cepat Aish. Mana Aish? Aish, sila jawab ni. Ni, tengok anak panah dia. Anak panah dia bermula dari suku kata gan bertemu dengan suku kata ni. Tayati. Jadi bunyi apa? Jadi perkataan apa ni? Ganun gan bertemu dengan suku kata ini. Suku kata apa ni Aish? Aish ada ke? Maklimah tak dengar suara Aish. Aish ada ke? 1, 2, 3. Okey. Maklimah tak dengar suara Aish. Okey, jadi maklimah bagi jawapan lah. Okey. Ganun gan bertemu dengan suku kata ini. Tayati. Taya bunyi ti. Jadi perkataan. Maklimah dengar suara siapa tu? Aish ke? Tadi maklimah tak dengar, maklimah dengar pula. Siapa sebut ganti tadi? Okey. Jadi perkataan ganti. Nampak dah muka Aish. Jadi tak nampak tadi. Aish jadi perkataan ganti. Okey. Ganun gan bertemu dengan suku kata tayati jadi perkataan ganti. Okey, tengok ni gan kita eja tanpa huruf alif. Okey, tengok ni perkataan yang seterusnya. Okey, apabila suku kata gan bertemu dengan suku kata ini, suku kata apa ni? Jadi perkataan apa? Okey, seterusnya maklimah nak yang boleh jawab lagi. Okey, Arisa. Okey, Arisa sila jawab. Ni, suku kata gan bertemu dengan ini suku kata apa ni Arisa? Ni, macam mana nak baca ni suku kata ni? Huruf dal bertemu alif jadi suku kata apa Arisa? Ganda. Gan? Ganda. Ganda. Bagus. Okey, ni adalah suku kata da. Dal, alif, bunyi da. Jadi bila suku kata gan bertemu dengan da jadi perkataan ganda. Ganda. Ganda ni maksudnya berganda-ganda. Banyak. Bertambah. Okey. Terima kasih Arisa. Okey, kita ada lebih kurang 5 minit sahaja lagi. Okey, 5 minit saja lagi. Baik, untuk kerja sekolah, hari ni kita dah belajar banyak perkataan. Bila kita gabungkan satu suku kata dengan suku kata yang lain akan membentuk perkataan yang baru. Jadi, untuk kerja sekolah, okey, semua boleh buka muka surat. Okey, semua ada buku teks kat sekarang? Ada buku teks tak sekarang? Okey, ada. Bagus. Baik. Okey, buka buku teks. Muka surat 57. Okey, buka buku teks muka surat 57.
Okey, dah buka? Okey, buku teks muka surat 57. Okey, dah. 57. Dah? Dah ada dekat tangkap. Dia ada eja tangkap. Yang ada eja perkataan tangkap tu. Betul. Okey. Jadi Maklimah nak buat kotak-kotak macam tu. Buat dalam bentuk kotak. Lepas tu isikan tempat kosong tu. Tengok contoh dia bagi perkataan tangkap. Okey, untuk perkataan tangkap, tengok macam mana dia tulis. Suku kata tertutup, yang ni kan. Suku kata tertutup, dia tulis suku kata pertama iaitu suku kata tang. Macam mana nak eja tang? Dia eja tang. Tang. Tak perlu tulis huruf apa? Tak perlu tulis huruf alif sebab ni adalah suku kata tertutup. Ingat kan kita belajar suku kata tertutup. Dia tengok dia eja tang. 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 Kita tengok kotak yang kedua dia isi. Kotak yang kedua dia eja suku kata yang kedua. Bila tang bertemu dengan suku kata yang kedua, kap. Macam mana nak eja kap dalam Jawi? Tengok dia eja. Kaf, pa, kap. Okey, jelas sekali kotak yang ketiga tulis perkataan. Okey. Tang, kap. Jadi perkataan apa? Tangkap. Jadi buat yang sama juga untuk perkataan. Perkataan apa tu? Gambar, langgar, mantan dan juga perkataan nampak. Okey, sekarang ada masa lagi 2 minit. Okey, Maklimah bagi contoh. Kalau perkataan gambar. Kotak yang pertama yang kita nak tulis. Okay, ingat kalau Jawi kita tulis dari kanan ke kiri. Ingat Jawi kita tulis dari kanan ke kiri. Jadi suku kata gam perlu diisi di sini. Di kotak yang pertama ni kena eja gam. Macam mana nak eja gam dalam Jawi? Gamim, gam. Jadi nanti tulis. Nanti buat kotak dalam buku tulis. Tulis kat sini. Gamim, gam. Maklimah bagi jawapan dah ni. Okey, tengok kat sini. Jadi suku kata yang kedua, bar. Kan tengok ni. Perkataan gambar. Jadi suku kata yang kedua yang perlu diisi untuk kotak yang kedua adalah suku kata bar. Macam mana nak eja bar dalam Jawi? Macam mana nak eja bar? B-A-R bar. Macam mana nak eja dalam Jawi? B-A-R bar. Ba dan juga huruf ro. Bar, ro, bar. Tak perlu letak huruf alif sebab dia suku kata tertutup yang ada vokal tak perlu letak huruf alif. Okey, jadi kat sini gam, kotak yang pertama gam, kotak yang kedua bar. Jadi kotak yang ketiga tulis perkataan dia yang penuh. Eja gambar yang penuh kena sambungkan suku kata pertama dan juga suku kata kedua. Gam gabung dengan bar jadi perkataan gambar. Ingat lagi satu. Bila tulis perkataan, pastikan tengok betul-betul huruf apa yang boleh bersambung dengan huruf yang seterusnya. Contoh suku kata gam. Ga dengan mim boleh bersambung tak? Boleh. Ba dengan ra boleh bersambung tak? Boleh. Ga, mim. Huruf mim dengan huruf ba pun boleh bersambung. Jadi bila nak eja perkataan gambar, kita akan eja gamimbaro. Semua boleh bersambung. Jadi ingat balik sebelum ni kita dah belajar. Dengan Maklimah Nur pun dah belajar sebelum ni huruf apa boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Huruf apa yang memang tak boleh bersambung. Jadi kalau tulis perkataan, kena ingat balik yang dah belajar. Huruf apa boleh bersambung, huruf apa tak boleh bersambung. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Okay, jadi siapkan kerja sekolah muka surat 57. Baik, kita tutup kelas dengan doa selepas belajar.